rider ataupun food panda, e-hailing dan sebagainya. Mereka diberi pilihan sama ada nak carum di dalam Perkesu atau KWSP, nakkan ada insurans atau sebagainya. Tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengambil pilihan untuk mencarum dalam KWSP dan Perkesu. Datuk Yang Dipertua, saya lompat pergi kepada satu tajuk yang kerana masa. Datuk Yang Dipertua, saya minta masa sedikit lagi tentang kebajikan pekerja ekonomi gig ini, Datuk Yang Dipertua. Antara pihak yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini adalah pekerja di sektor gig seperti pembantu e-hailing dan juga rider-rider makanan seperti Food Panda dan juga GrabFood. Tadi saya nak bangun ketika pagi tadi nak menyatakan hasrat ini tapi belum dapat peluang, maka saya ambil peluang ini ringkas saja, Datuk Yang Dipertua. Saya ambil contoh pemandu e-hailing misalnya. Jika sebelum COVID-19 untuk mereka mendapat hasil sekurang-kurangnya RM30 sejam, itu adalah mudah. Tetapi taman pula bagi mendapatkan trip-trip ataupun tempahan bagi jarak yang lebih jauh. Tetapi keadaan sekarang adalah jauh berbeza. Untuk mendapatkan 100 sehari pun kadang-kadang tidak tercapai, apatah lagi di kawasan bandar besar, dan antara pengguna yang menggunakan perkhidmatan e-hailing ini adalah pelancong asing, kolej dan sebagainya. Ketika ini pelancong asing tiada, kolej ditutup, banyak syarikat tidak mengamalkan lagi pekerja di pejabat. Konsep work from home itu akan memburukkan lagi keadaan dan menjejaskan pendapatan mereka-mereka pemandu-pemandu Grab, e-hailing dan sebagainya. Apabila regular customer pemandu e-hailing ini semakin berkurangan, tentunya pendapatan mereka terjejas. Dalam pakej rancangan ekonomi yang diumumkan pada 20 Mac yang lalu, pemandu e-hailing juga mendapat tempias ataupun bahagian mereka. Mereka menerima bantuan tunai sebanyak RM500 secara one-off. Akan tapi bantuan ini, seperti one-off ini, saya lihat tidak mencukupi. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan, mereka pemandu-pemandu atau golongan gig ataupun e-hailing ini adalah diminta supaya dapat diberikan bantuan yang berterusan ketika pandemik COVID-19 ini berlangsung. Datuk Yang Dipertua, mereka ini sebenarnya terdedah ya kepada beberapa konsep ataupun kemalangan, beberapa perkara-perkara yang tidak menjamin masa depan dan juga keadaan keluarga mereka. Sebenarnya mereka ikut daripada laporan Datuk Yang Dipertua, hasil daripada perjumpaan saya dengan beberapa GrabFood, rider ataupun Food Panda, e-hailing dan sebagainya. Mereka diberi pilihan sama ada nak carum di dalam Perkesu atau KWSP, nakkan ada insurans atau sebagainya. Tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengambil pilihan untuk mencarum dalam KWSP dan Perkesu. Malah jauh sekali dalam soal insurans ataupun caruman yang menjamin apabila berlaku sesuatu kemalangan. Soalan saya kepada pihak kerajaan dan kementerian, ada tidak satu perancangan untuk membantu GrabFood ini ataupun e-hailing ini ataupun rider-rider penghantar makanan yang juga kita kenal sebagai frontliners ketika pandemik ini, Datuk Yang Dipertua, untuk kita bela mereka apabila berlaku kemalangan. Pihak syarikat tentunya akan lepas tangan apabila tidak ada rekod pekerjaan mereka di dalam KWSP ataupun SOKSU ataupun Perkesu, tetapi pihak kerajaan harus meletakkan satu garis panduan. Mereka harus mendaftarkan diri sebagai membayar KWSP ataupun SOKSU ataupun mencarum dalam mana-mana institusi insurans, dan kerajaan harus memperuntukkan sejumlah kewangan bagi meneruskan pembelaan bagi mereka yang mengalami keadaan kemalangan yang tidak kita jangka, Datuk Yang Dipertua. Saya oleh kerana masa tak cukup, Datuk Yang Dipertua, jadi saya nak minta supaya kerajaan sentiasa memikirkan dalam soal-soal yang berkaitan dengan e-hailing, berkaitan dengan pembangunan rakyat, dan yang akhir sekali, Datuk Yang Dipertua, ialah saya tidak nampak dalam peruntukan RUU ini sejumlah peruntukan yang mengambil berat soal vaksin. Vaksin, Datuk Yang Dipertua, vaksin COVID-19 ini, kalau sekarang ikut market sekarang, kerana vaksin ni tak sampai lagi, saya jangka RM500 kali dengan 32 juta, cost us 16 billion. Tetapi tidak ada dalam peruntukan ini. Mungkin kerajaan mempunyai satu perancangan lain.
Tetapi saya nak tanya tentang penjelasan kerajaan, apakah perancang kerajaan untuk kita mengambil kerjasama, mengajarkan kerjasama dengan negara-negara lain ataupun sesuatu pendekatan bagi kita mengatasi masalah vaksin COVID-19 ini. Datuk Yang Betul. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih.